A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Alhamdulillah, subhanallah, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhilah Ustazah Muzayyanah di atas usaha beliau dan juga tim beliau. Subhanallah, di belakang Ustazah Muzayyanah ada beberapa lagi individu yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan ataupun perjalanan program kita sempena, ada frame tak? Perjalanan program kita sempena Hari Wanita, subhanallah, sempena Hari Wanita iaitu yang berlangsung Hari Wanita, sambutan Hari Wanita iaitu pada hari ini, Masya Allah. Dan Ustazah Muzayyanah mengambil inisiatif, subhanallah. Ia bermula daripada cadangan Puan Fadlina Siddiq, subhanallah, seorang peguam yang dikenali, dalam satu perbincangan dalam grup tertutup kami, Masya Allah. Kemudian terus disahut seruan itu, cadangan itu oleh Ustazah Muzayyanah. Kemudian disahut oleh semua para penceramah, alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah itu disusunlah selama 24 jam kuliah tanpa henti di antara ustazah-ustazah, penceramah dan juga motivator dan juga peguam. Ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Di kalangan generasi yang awal, generasi yang pertengahan dan generasi yang akhir, ada semua umur. Kenapa bermula jam 12 malam tadi, kan? Bermula dengan Ustazah Muzayyanah, lepas tu bersambung 12 hingga pukul 1, 1 hingga pukul 2, 2 hingga pukul 3. Masya Allah. Kemudian berakhir pada last malam ini pukul 11 malam, tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Jadi namanya adalah Marathon Tazkirah 24 jam. Marathon Tazkirah 24 jam sempena sambutan Hari Wanita. InsyaAllah kita dalam moto melahirkan wanita sebagai madrasah utama ummah, sebagai tempat tarbiyah utama ummah. Jadi ramai ni yang akan turut serta, yang akan penyampainya antaranya adalah Ustazah Muzayyanah sendiri, Ustazah Azila, Ustazah Suraya, Ustazah Ayu Suhana, Da'i Afika, Ustazah Asma, Ustazah Mumtazah, Ustazah Nurul Iman dan sekarang saya. Kemudian selepas saya Ustazah Asni nanti lepas ni, Ustazah Nolaila, Ustazah Raba'ah, Ustazah Ainun, Ustazah Zawiyah, Ustazah Nur Aini, Ustazah Nur Akidah, Ustazah Ami Sofia, Puan Fadlina, Profesor Dr. Halina, Masya Allah, Ustazah Dr. Sharifah Hayati, Ustazah Adiba, dan kita ada Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah, Ustazah Nurul Hidayah, Ustazah Suryani, Ustazah Nazira, Ustazah Isfadia dan Ustazah Nur Ruzana. Subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, ada saya share di page saya sendiri ya jadual ni. Jadi untuk follow, untuk mengikuti kuliah ni, anda boleh pergi ke page yang telah dibina khas di bawah tajuk Dari Wanita ke Wanita. Boleh cari page tu. Jadi anda akan dapat kuliah 24 jam gabungan daripada para asatizah sempena Hari Wanita. Masya Allah, subhanallah. Saya mohon maaf, saya dah sampai tadi pukul 7 di sini.
memang kelam kabut sikit sebab ada anak yang sekolah dan ada anak yang bersekolah bermula pada hari ini. Jadi saya tadi menguruskan dulu kan, yelah uruskan apa yang perlu berkaitan dengan anak sekolah. Jadi agak kelam kabut sikit sebenarnya bila dapat pukul 7 dan saya faham waktu ni adalah waktu perdana, mungkin sangat susah orang untuk tengok kuliah jam 7 ni sebab masing-masing menuju ke tempat kerja, kedua masing-masing sedang proses anak sekolah. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, walau bagaimanapun ini jadual yang diberikan kepada saya, insyaAllah saya akan sampaikan tajuk yang diamanahkan iaitu berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita cuba mengangkat tokoh-tokoh wanita yang sepatutnya seluruh umat Islam menjadikan contoh. Bukan sekadar wanita jadikan contoh, tetapi semangat ummul mukminin ni ataupun ibu para orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang Islam ini, subhanallah, perlu dijadikan contoh oleh semua peringkat. Bukan sekadar orang perempuan jadikan Aisyah contoh, orang lelaki pun jadikan Aisyah contoh. Sebab sahabat-sahabat Nabi pun menuntut ilmu dengan Sayyidatina Aisyah. Sama juga dengan para wanita daripada pelbagai status, sama ada bujang ataupun berkahwin ataupun balu kan, janda dan sebagainya, sebab ibunda kita pun memegang pelbagai title. Sebelum nikah kan sebagai kanak-kanak, kemudian setelah nikah masih lagi remaja tetapi dalam jagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah umur 19 tahun dah jadi janda ya, dah jadi balu. Umur 19 tahun jadi balu menghadapi kematian Rasulullah, balu ataupun janda muda, umur 19 tahun Rasulullah dah meninggal. Masya Allah. Kemudian menempuh tempoh yang lama menjadi balu, memang tidak dibenarkan bernikah ya. Mana-mana mana-mana isteri Nabi setelah wafatnya Nabi tidak dibenarkan bernikah dengan sesiapa pun kan. Untuk perkahwinan kali kedua, kali ketiga tidak dibenarkan dah. Masya Allah, subhanallah. Kemudian Aisyah juga mewakili golongan wanita yang tidak dikurniakan anak. InsyaAllah kalau sempat saya sentuh sikit bagaimana Aisyah menghadapi ujian tidak dikurniakan anak. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu ya setiap wanita yang dah berkahwin ingin mengandung dan melahirkan anak. Apatah lagi Aisyah merupakan isteri kepada seorang lelaki yang teragung. Masya Allah. Kemudian ibunda kita juga, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, menjadikan ramai anak-anak, anak angkat, mengambil anak angkat. Jadi itu antara ikhtiar ataupun cara ya seorang wanita itu mengisi kekosongan nalurinya untuk menjadi seorang ibu. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan dan mati Allah sekalian. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit biodata berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nama penuh iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Subhanallah, adik saya pun ada nama Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi ini antara nama yang boleh diberikan kepada anak-anak kita, cucu kita. Nama yang mulia. Subhanallah, Nabi SAW memanggil Sayyidatina Aisyah dengan beberapa panggilan. Antaranya adalah Aish, kan, panggil pendek. Aisyah, Rasulullah panggil Aish. Jadi kita pun kalau ada panggilan yang dipersetujui ataupun panggilan yang kita suka, kita boleh bagi tahu suami kan, kita nak suami kita panggil apa dan sebagainya. Ataupun ada panggilan yang suami kita suka panggil kita pun boleh juga. Rasulullah antaranya memanggil Aisyah dengan panggilan manja Aish, ya Aish. Juga dipanggil, ada riwayat mengatakan panggil Humairah kan, Humairah, si pipi merah. Masya Allah, dikatakan itulah antara karakter ataupun anggota Aisyah itu, seorang wanita yang kecil saja tubuh badan dia, berkulit putih kemerahan, wallahu alam. Okey, subhanallah. Nama bapa kita tahu Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar pun digelar As-Siddiqah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, antara gelaran Aisyah juga dipanggil sebagai Aisyah As-Siddiqah, iaitu Aisyah yang sentiasa membenarkan Rasulullah SAW dan Aisyah yang sentiasa benar. Dan gelaran bapanya Abu Bakar As-Siddiq. Nama ibu Ruman bin Umair. Subhanallah, Ruman bin Umair.
tarikh lahir Sayyidatina Aisyah iaitu lahir pada tahun ke-8, 8 tahun sebelum hijrah. Lahir 8 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau tengok peristiwa hijrah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Kan ke-13 kenabian. Jadi 8 tahun sebelum hijrah Sayyidatina Aisyah lahir. Subhanallah. Jadi kalau kita kira congak-congak tu, Rasulullah bernikah dengan Aisyah ketika tahun ke-13 hijrah. Bukan 13 kenabian. Umur 40 Nabi jadi betul lah kalau kita kira umur 40 Nabi dilantik menjadi Nabi. Umur 50 Sayyidatina Aisyah meninggal dunia, wafat. Jadi masa tu adalah tahun ke-10 kenabian. Jadi tahun ke-11, tahun 12, tahun ke-13 kenabian. Ada mengatakan bahawa tahun ke-12 kenabian Rasulullah bernikah dengan Aisyah. Kan? Jadi hijrah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Jadi kalaulah kita ambil tarikh kita ambil tarikh tahun ke-13 iaitu tahun hijrah yang pertama iaitu tahun ke-13 kenabian. Boleh nampak tak ni kan sebenarnya seronoknya kalau boleh tulis. Okey, kita tengok garis masa. Tengok sekejap garis masa ya tuan-puan sekalian. Abaikan mata saya yang macam sedikit membengkak. Macam mata tu macam saya kurang sihat sebenarnya. Saya menahan sakit kepala. Menahan sakit kepala, semalam penat sikit baik boleh kedah. Sampai tu sekian, lepas tu sakit kepala. Itu yang jadi macam muka pun jadi sembab, mata pun jadi bengkak dan sekarang pun sedang menahan sakit kepala lagi. Okey, jadi garis masa, cuba tuan-puan bayangkan. Okey, pendek cerita, Rasulullah dilantik menjadi Nabi ketika umur 40. Jadi start itu kita panggil tahun pertama kenabian. Tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, tahun keempat. Okey, sampailah tahun ke-10 kenabian berlakunya peristiwa yang menyedihkan yang dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika itu umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun. Kenapa dinamakan Amul Huzni? Amul Huzni, tahun kesedihan, berlaku 3 peristiwa yang menyedihkan. Pertama, kewafatan Sayyidatina Khadijah. Selang 3 bulan, dikatakan Khadijah meninggal. Saya confuse. Sayyidatina Khadijah meninggal dulu ataupun bapa saudara kesayangan Nabi Abu Talib meninggal dulu. Tapi jarak antara dua orang ni meninggal 3 bulan lebih kurang. Ada yang katakan salah seorang meninggal Rejab dan ada yang meninggal Ramadan. Wallahualam. Tahun ke-10 berlakunya peristiwa yang menyedihkan. Pertama, kematian Sayyidatina Khadijah, kemudian kematian Abu Talib, kemudian berlakunya peristiwa Taif. Subhanallah. Jadi ingat ya, tahun ke-10 dan umur Nabi 50 tahun berlakunya peristiwa yang sangat menyedihkan. Kemudian tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Rasulullah bernikah dengan Aisyah dikatakan pada tahun Rasulullah berumur 53, bermaksud tahun ke-13 kenabian. Ketika Sayyidatina Aisyah berumur 9 tahun. Dan cuba kita tambah 9 tahun tambah 10, Aisyah akan berumur 19 tahun, iaitu tahun kewafatan Rasulullah, iaitu Rasulullah berumur, Rasulullah berumur 63 tahun. Rasulullah berumur 63 tahun, bermaksud Aisyah berumur 19 tahun. Dan tempoh perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah adalah 10 tahun. Nampak ya? Nampak tu. Okey. Umur 53 tahun, Rasulullah bernikah, Aisyah umur 19 tahun. Umur 9 tahun. Umur 63 Rasulullah wafat, bermaksud daripada 53 ke 63, 10 tahun. Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah bernikah dalam tempoh perkahwinan. Kemudian Aisyah masa nikah umur 9 tahun. Jadi kalau 10 tahunlah tempoh pernikahan, umur 19 tahun, Sayyidatina Aisyah dah menjadi balik. Itu satu garis masa. Saya tak bincangkan tentang pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan Aisyah bernikah lebih awal ataupun Aisyah bernikah lebih lambat. Ada yang mengatakan Aisyah bernikah pada tahun. Itu antara garis masa yang paling masyhur. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, Sayyidatina Aisyah meninggal pada umur 67 tahun. Tadi kita sebut lahir
pada tahun 8 tahun sebelum hijrah, dan Sayyidatina Aisyah ibunda kita meninggal pada umur 67 tahun. Subhanallah. Jadi 67 tolak 19 berapa? 67 tolak 19 berapa? Nak tahu berapa lama? 67 tolak 19. Lebih kurang berapa? 48. Maksudnya Sayyidatina Aisyah menjadi balu dan hidup selepas kewafatan Rasulullah lebih kurang 48 tahun. Hampir 50 tahun. Lama. Subhanallah. Kemudian tarikh pernikah dengan Rasulullah pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Masya Allah. Ada yang mengatakan ini antara, okey, kita tengok tarikh-tarikh yang berbeza. Ya, nama suami adalah Rasulullah sendiri, Muhammad bin Abdullah. Dan Sayyidina Aisyah lahir di Mekah juga dan di makam di Baqi'. Subhanallah, Allahu Akbar, makam di Baqi'. Bila sebut tentang makam ni, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada satu peristiwa. Mana ya yang pasal Sayyidina Umar yang minta. Sayyidina Umar, Masya Allah, Allahu Akbar. Ada satu perbualan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, mulianya. Okey, peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab terjadi pada waktu Fajar 26 Zulhijjah, 23 Hijrah dalam kondisi yang menyayati. Masya Allah. Okey. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Cuba ini satu kisah kemuliaan hati Sayyidatina Aisyah yang mana Sayyidatina Aisyah dengan sifat merendah diri. Ibunda kita Aisyah ni kalau boleh tuan-puan dimati Allah sekalian, kita jangan selalu terbayang kalau Aisyah je cemburu. Aisyah je kisah dia berkaitan dengan sifat kekanak-kanakan dan sebagainya. Tetapi di sana bayangkan dia kisah-kisah Aisyah cemburu dan sebagainya dah tempoh 10 tahun sahaja. Tetapi 48 tahun selepas itu sehinggalah Siti Aisyah wafat adalah menghimpunkan banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan kehebatan ilmunya, kemurahan hatinya, kedermawanannya, pengorbanannya di jalan dakwah dan di jalan perjuangan fisabilillah, dan bagaimana kerendahan budi pekertinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, dipendekkan cerita, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan telah pun dalam keadaan yang nazak, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, dibawakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke masjid, ke rumahnya. Sesampai di rumah, Umar dibaringkan. Okey, subhanallah. Kemudian apabila ditanya kepada Sayyidina Umar, apakah permintaan terakhirnya sebelum wafat? Masya Allah, lalu Umar meminta anaknya Abdullah bin Umar untuk menyuruh pergi ke rumah Ummahatul Mukminin, kan? Ummul Mukminin iaitu Aisyah merupakan isteri Rasulullah, supaya meminta izin untuk dimakamkan berdekatan ataupun sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi, Masya Allah, lalu anak kepada Umar Al-Khattab ini menyatakan hasrat Umar untuk dimakamkan berdekatan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Setelah mendengar pesan ayahnya, Abdullah pun berangkat menuju ke rumah Aisyah. Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Khattab mengucapkan salam untukmu wahai Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, dan dia minta izin agar dapat dimakamkan di samping kedua sahabatnya, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar meninggal dulu dan dimakamkan di sebelah Rasulullah. Kemudian Masya Allah, masih lagi ada ruang di sebelah lagi, tidak diisi, tidak dimakamkan sesiapa. Lalu Aisyah menjawab, subhanallah, sebenarnya saya juga menginginkan agar tempat tersebut menjadi persembahyan terakhirku kelak.
sewaktu meninggal dunia ini. Namun hari ini saya perlu memberikan untuk Umar. Subhanallah. Masya Allah. Ketika Abdullah bin Umar kembali ke rumahnya, ada yang mengatakan, lihatlah Abdullah bin Umar pun sampai. Umar berkata, angkat saya. Subhanallah. Salah seorang menyandarkan Umar ke tubuh anaknya, Abdullah bin Umar. Umar bertanya, apa yang engkau bawa? Kan, berita apa yang engkau bawa? Lalu Umar berkata, Alhamdulillah, Aisyah telah mengizinkanmu. Lalu Umar berkata, Alhamdulillah, tidak ada yang lebih penting bagiku selain ini. Setelah saya meninggal dunia, bawalah jenazahku ke sana. Subhanallah. Ada dalam riwayat yang lain, Aisyah menyebutkan, memang aku ingin sekali untuk dimakamkan sebelah Rasulullah SAW setelah aku wafat. Namun sesungguhnya aku malu. Aku malu kepada Rasulullah dan malu kepada ayahandaku, iaitu Abu Bakar. Maksudnya, subhanallah, sifat rasa rendah diri Aisyah ini bukan sekadar masa dia hidup. Tetapi masa setelah dia mati pun dia masih ada rasa malu. Aisyah menyebutkan kepada wakil iaitu Abdullah bin Umar yang meminta izin untuk menanam jenazah untuk menanam jenazah Umar setelah wafat dengan jawapan antaranya, sesungguhnya memang aku ingin sekali dimakamkan sebelah Rasulullah, tetapi aku malu kepada Rasulullah. Malu. Masya Allah. Maksudnya sifat, padahal Sayyidah Aisyah sangat layak untuk dimakamkan sebelah Rasulullah. Tetapi dia lebih merasakan malu untuk berada di sebelah Rasulullah dan di sebelah ayahandanya. Kan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah di antara sifat ibunda kita Aisyah. Dan hari ini saya nak fokus kepada satu kisah berkenaan dengan peristiwa yang dirakam di dalam Al-Quran. Hebatnya ibunda kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, sehingga kan dimakam di dalam Al-Quran, yang namanya kita kena ingat satu peristiwa yang hebat yang kita sama-sama akan mengambil iktibar. Namanya adalah hadisul ifki, iaitu hadis, maksudnya peristiwa ifki adalah peristiwa fitnah yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW dan berlaku direct kepada ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Okey, dari sudut bahasa al-ifki maksudnya bermaksud antaranya adalah memalingkan i'tikad ataupun i'tiqad yang batil ataupun fitnah, iaitu ifki juga membawa maksud persaksian palsu. Subhanallah. Ataupun penyataan palsu. Inilah berlaku kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yu'faku anhu man ufika. Yu'faku anhu man ufika. Dipalingkan daripada perselisihan itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah dengan sebab keikhlasan yang mencari kebenaran. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-9. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Untuk cerita berkaitan dengan peristiwa hadis ifki ini, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang mungkin ada yang tak pernah dengar hadisul ifki. Ya, ini adalah peristiwa fitnah yang berlaku kepada ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, bila berlakunya? Iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah, setelah tamatnya perang Bani Mustalik. Okey, setelah tamatnya perang Bani Mustalik, berlakunya peristiwa hadisul ifki iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Masya Allah. Jadi hadis ifki ini ia juga boleh diertikan sebagai satu peristiwa bohong, satu peristiwa dusta, satu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam, satu peristiwa fitnah. Okey. Ringkasnya ia merupakan satu peristiwa di mana orang-orang munafik menuduh Aisyah melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Masya Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Satu tuduhan yang sangat berat dan ditimpakan kepada wanita yang paling mulia, yang sangat mulia. Dan Sayyidatina Aisyah adalah seorang wanita ataupun isteri kecintaan Nabi SAW. Kan, isteri kesayangan Nabi, Sayyidatina Khadijah. Sayyidina Aisyah pula isteri kecintaan Nabi SAW. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita sikit.
pernah satu ketika isteri-isteri Nabi ini berkumpul lalu memanggil Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, memanggil Sayyidatina Fatimah lalu menggunakan ataupun meminta Sayyidatina Fatimah ini menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah tentang ketidakpuasan hati isteri-isteri Nabi terhadap Aisyah. Maksudnya kalau nak cerita tu panjang tuan-puan sekalian. Apakah senarai yang isteri-isteri Nabi ini tak puas hati dan meminta Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, anak kesayangan Rasulullah ni, untuk menyampaikan apa yang isteri-isteri Nabi tak puas hati kan terhadap layanan Rasulullah yang lebih kepada Aisyah, ataupun terhadap bagaimana Rasulullah menunjukkan kecintaan kepada Aisyah luar biasa berbanding isteri-isteri Nabi yang lain. Jadi bayangkan dia, isteri-isteri Nabi ni berkumpul lalu memanggil Fatimah, meminta untuk menyampaikan sesuatu mesej kepada Rasulullah tentang ketidakpuasan hati. Dan pada pemikiran isteri-isteri Nabi ni, Masya Allah, bila gunakan Fatimah, mungkin Rasul akan lembut hati sebab Rasul sangat sayangkan Fatimah. Jadi dipanggil Fatimah untuk menjadi utusan. Lalu apabila Fatimah pergi berjumpa Rasulullah, sudah tentu ketika ini Rasul berada di rumah Aisyah sebab isteri-isteri Nabi tadi berkumpul kan. Jadi sekarang sedang berada di rumah Aisyah. Lalu Sayyidah Fatimah pun memberikan salam, Masya Allah. Kemudian Sayyidah Fatimah pun memulakan hajat untuk menyampaikan, wahai ya Rasulullah, aku utusan daripada isteri-isterimu untuk menyampaikan sesuatu berkenaan dengan dirimu dan Aisyah, sekian-sekianlah kan. Lalu Rasulullah terus tidak membenarkan Sayyidatina Fatimah untuk meneruskan kata-katanya. Lalu Rasulullah berkata, wahai anak-anak Fatimah, adakah engkau mencintaiku, wahai Fatimah? Masya Allah. Kemudian Sayyidatina Fatimah pun menjawab, ya Rasulullah, aku menyintaimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, jika engkau mencintaiku, wahai Fatimah, maka cintailah orang yang aku cintai, iaitu Aisyah. Allahu Akbar. Bayangkan Rasulullah mempertahankan, Rasulullah menggunakan ayat yang begitu indah. Wahai Fatimah, adakah engkau mencintaiku? Ya wahai ayandaku, aku mencintaimu. Jika benar engkau mencintaiku, wahai Fatimah, maka cintailah orang yang aku cintai, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Sebab itu disebutkan Sayyidatina Khadijah adalah isteri kesayangan Rasulullah, manakala Aisyah pula adalah isteri kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tahu kan bagaimana Sayyidatina Aisyah dijodohkan, iaitu ada satu peristiwa yang mana malaikat Jibril alaihissalam membawakan satu gambaran wanita dan disebutkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini adalah isterimu. Ini adalah isterimu. Bila dibuka, itu adalah di sebaliknya adalah wajah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu disebutkan Sayyidina Aisyah adalah isteri yang dipinang, yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapakah ataupun perisik, subhanallah, siapakah orang tengah, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allahu Akbar, subhanallah. Dan kalaulah para orientalis barat kan, ataupun para pemfitnah agama ataupun para pembenci agama ini di kalangan munafik Islam sendiri mengatakan bahawa Rasulullah SAW merupakan lelaki tua yang mempergunakan kanak-kanak untuk memuaskan hawa nafsu, subhanallah, ataupun dengan panggilan pedofia. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau berlakulah hari ini seorang lelaki umur 50 tahun, 52, 53 bernikah dengan kanak-kanak umur 9 tahun, sudah tentu akan dihina, dimaki, dikeji. Sudah tentu akan jadi viral dengan viral yang sangat buruk. Lelaki berumur 50 tahun ke atas bernikah dengan kanak-kanak umur 9 tahun. Subhanallah. Sebab itu dimainkan isu ini saban tahun. Kan dikatakan Rasulullah ini pedofia, menggunakan kanak-kanak, pemuas hawa nafsu dan sebagainya. Masya Allah. Namun daripada sudut kita orang Islam, kita yakin itu adalah jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, istimewanya tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, Sayyidatina Aisyah adalah satu-satunya wanita yang Rasulullah nikah dengan anak dara. Aisyah, Sayyidina Khadijah kita tahu juga janda. Selain daripada itu, semuanya adalah janda. Aisyah adalah satu-satunya anak dara. Masya Allah. Jadi ini jawapan kepada orang tadi yang menuduh bahawasanya, Masya Allah, Rasul bukan mengutamakan hawa nafsu. Kalau mengutamakan hawa nafsu, sudah tentu kebanyakan isteri Nabi adalah janda.
anak dara. Sedangkan Rasulullah boleh memilih siapa pun. Tetapi semuanya adalah janda. Kecuali Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah juga, subhanallah, dengan Aisyah, antara hujah yang terkuat, kenapa Rasulullah bernikah dengan Aisyah sangat muda? Kerana Aisyah membesar di rumah kenabian. Tuan-puan sekalian, ini sangat indah. Fakta ini sangat indah. Ibunda kita membesar di rumah kenabian, dididik oleh Nabi directly. Bermula daripada umur 9 tahun dan ada banyak kisah. Kalau kita baca kisah-kisah dalam buku Asam Garam Rumah Kita Nabi SAW ini, subhanallah, buku-buku ni, ada berapa lagi buku Asam Garam ni, bayangkan ada satu keadaan ataupun peristiwa Aisyah bermain, Rasulullah layan. Aisyah main dengan kawan ni, comel sangat, cute sangat situasinya. Tiba-tiba Rasulullah balik, kawan-kawan Aisyah pergi menyorok, bersembunyi. Lepas tu bila Rasulullah tahu ni, kawan-kawan Aisyah bersembunyi ni, lalu Rasulullah memanggil. Rasulullah pun kata, mainlah, main dengan Aisyah. Sebab apa kawan-kawan Aisyah bersembunyi? Malu sebab mereka main mainan kanak-kanak. Bayangkan ya, Aisyah ni membesar di rumah Nabi yang bermaksud Nabi mengenal kita, wahai para wanita sekalian. Antara pintu terbesar Nabi SAW mengenal wanita adalah melalui pintu Aisyah. Nabi mengenal Aisyah daripada kanak-kanak. Nabi mengenal wanita melalui Aisyah zaman kanak-kanak. Perempuan ni macam mana? Kan sebab itu Rasulullah boleh ceritakan berkenaan menjawab persoalan tentang haid, awal haid, Masya Allah. Kemudian melalui Aisyah, Nabi mengenali wanita, bagaimana perangai wanita ketika remaja. Dan melalui Aisyah, Nabi mengenali wanita, kan, bagaimana wanita itu apabila dia meningkat dewasa. Tuan-puan sekalian. Sebab itu, betapa besarnya hikmah, kan, Rasulullah mentakdirkan Sayyidina Aisyah daripada kecil bernikah dengan Rasulullah. Supaya Rasulullah sangat mengenali kita, wahai para wanita sekalian. Mengenali wanita. Daripada wanita itu kanak-kanak, kemudian wanita itu remaja, kemudian wanita itu meningkat dewasa. Melalui siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu hadis yang paling banyak tentang kisah rumah tangga Rasulullah adalah hadis Aisyah. Subhanallah. Itu belum kita sebut tentang 10 tahun Aisyah dengan Rasulullah dan tempoh perkahwinan. Aisyah menghafal begitu banyak hadis Nabi SAW. Dan antara perawi hadis, penghafal hadis yang paling banyak di kalangan wanita, nombor 1 paling banyak. Dan subhanallah, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Dan jawapan kepada mereka yang kesunyian, bernikah tapi tidak dikurniakan anak. Jadi kalau ibunda kita Aisyah sebagai contoh. Dan insyaAllah anda tidak akan sunyi walaupun tidak ada anak. Masya Allah. Kalau saya boleh sebutkan, Ustazah Muzayyanah juga tidak dikurniakan anak sehingga hari ini belum dikurniakan anak. Ustazah Muzayyanah kita. Tetapi saya melihat bagaimana Ustazah Muzayyanah menjadikan Sayyidina Aisyah sebagai ikon, idola ataupun qudwah hasanah. Contoh yang terbaik. Lalu Ustazah Muzayyanah mengabdikan dirinya di jalan ilmu. Menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, macam-macam Ustazah Muzayyanah buat. Dan hari ini dialah pengarah program ni. Jadi kepada sesiapa yang juga diuji begini, jadi kalau ibunda kita Aisyah sebagai qudwah hasanah yang terbaik, iaitu mengisi ruang kosong itu dengan menuntut ilmu. Dan saya sangat mencadangkan wanita-wanita yang diuji tidak dikurniakan anak menghafal hadis Nabi sebagaimana ibunda kita banyak menghafal hadis Nabi SAW. Mungkin ibu-ibu yang lain sibuk dengan menguruskan anak, kan, anak 5 orang, anak 7 orang, anak 3 orang. Tetapi bagi anda yang tidak dikurniakan anak, cuba sibukkan dengan menghafal hadis Nabi dengan membayangkan anda ingin menjadi umpama seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anda kenal Sayyidatina Aisyah. Anda cuba jatuh cinta kepada Sayyidatina Aisyah dan mengikuti jejak langkahnya. Subhanallah. Jadi bayangkan dia, saya contohnya ibu-ibu yang sibuk menguruskan anak, tidak mampu nak menghafal hadis yang banyak. Tapi bayangkan anda pula yang mempunyai masa, sedikit masa yang Allah kurniakan, Masya Allah. Mungkin anda sebelum mati, sebelum meninggal, anda, wahai para wanita ataupun lelaki yang tidak dikurniakan anak, mungkin anda telah menghafal 100 hadis Nabi SAW. Mungkin boleh hafal 50 hadis Nabi SAW. Dan Nabi pernah kan ditanya oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Ini hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah pun menjawab, apa persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Lalu dia pun menjawab, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa, melainkan dalam hatiku ni mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta.
Wahai para wanita sekalian, kalau hati kita ada mencintai Khadijah, kalau hati kita ada mencintai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita akan bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan puan kata, ustazah, saya sayang ustazah, saya nak saya tariklah saya ustazah, saya sayang ustazah, ustazah, saya nak masuk syurga dengan ustazah. Saya nak sebutkan tuan puan sekalian, saya tidak dijamin syurga. Saya tidak dijamin syurga. Subhanallah. Saya juga tidak dijamin selamat daripada api neraka Allah. Tetapi wanita-wanita yang kita sebutkan, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, wanita yang dijamin syurga. Subhanallah. Wanita mulia diangkat oleh Allah kerana kemuliaan akhlak dan pengorbanannya. Jadi belajarlah untuk mencintai ummahatul mukminat. Belajarlah mencintai ibu-ibu para mukmin. Khadijah, kan Asia. Cuba kita belajar. Ni bersama dengan saya ada buku yang tebal tentang Aisyah. Buku yang tebal tentang Aisyah. Yang mana kalau kita belajar mengenali Aisyah, kita akan jatuh cinta kepada Aisyah. Akhirnya kita akan cuba, kan, bila baca cerita Aisyah, kita mula bercakap dengan orang keliling. Saya nak belajar bagaimana Aisyah bersedekah. Saya nak belajar bagaimana Aisyah tekun dalam menuntut ilmu. Saya nak belajar macam mana Aisyah tenang ketika menghadapi ujian fitnah. Difitnah, kan, dituduh melakukan zina, bagaimana Aisyah begitu tenang, subhanallah. Akhirnya insya-Allah sebagaimana Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau hati kita mencintai Aisyah, kita akan bersama di syurga Allah, bertemu dengan Aisyah di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena belajar untuk mencintai orang yang dijamin syurga, subhanallah. Bagaimana untuk mencintai? Mestilah dengan kita jatuh cinta. Bagaimana nak jatuh cinta? Mestilah dengan mengenal. Belajar tentang latar belakang mereka, lalu kita jatuh cinta. Akhirnya hidup kita tak akan rasa kosong. Kita tak akan rasa sedih dengan ujian kita. Masya Allah, saya nak sambung cerita hadis Qur'an, sahabat-sahabat sekalian. Baiklah. Subhanallah. Ibunda kita, Sayyidatina Aisyah, wanita mulia, suci, bersih, hati yang bersih, kuat ibadah dan sebagainya, dituduh melakukan zina dengan Safwan bin Mu'attar radhiyallahu anhu. Perkara ini pada asasnya menimbulkan kacau bilau dalam masyarakat Madinah pada ketika itu. Di antara sahabat yang tidak percaya berita tersebut, ada juga yang mengeluarkan pendirian, ada juga yang percaya. Allahu Akbar, subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ni orang biasa, difitnah bersekedudukan ataupun berzina, kita sudah tentu tidak mampu untuk menerima itu tuduhan yang begitu hina bagi seorang wanita yang biasa je. Kan, wanita biasa seperti kita, tak ada kemuliaan apa-apa pun tuan-puan sekalian. Kalau dituduh zina, itu adalah satu tuduhan yang tidak mampu diterima oleh akal fikiran kita. Bahkan kalau kita dituduh dengan tuduhan yang rendah, tuduhan yang sikit, ada salah faham berlaku di pejabat pun kita tak boleh terima. Bayangkan ibunda kita dituduh dengan seberat-berat tuduhan, seberat-berat penghinaan, iaitu dituduh melakukan sekedudukan dan berzina. Saya baca mana ni? Bayan Linnas, tuan-puan sekalian. Kalau nak tahu Ustazah cerita ni tak pernah dengar ataupun Ustazah biar betul, takkan sampai tahap tu. Boleh buka Bayan Linnas, siri ke-181, peristiwa fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Kita sambung lagi. Ada di antara sahabat yang percaya. Dan bila dengar mereka sahabat Nabi ni, dan di kalangan sahabat Nabi ni ada yang sama-sama pergi berperang. Bila mereka mendengar tuduhan tersebut, bukannya mereka kata, tidak, aku menjadi saksi bahawa Aisyah itu wanita yang suci. Aku menjadi saksi. Tuan-puan sekalian, bila berlaku tuduhan terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, antara yang paling sedih adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah seorang suami, seorang lelaki, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana menghadapi tuduhan isterinya melakukan zina. Dan Rasulullah adalah Nabi, Rasulullah adalah lelaki yang mulia. Dan apabila Sayyidatina Aisyah dituduh melakukan zina, bayangkannya Rasulullah tidak mampu untuk mempertahankan. Rasulullah tidak segera seolahnya berkhutbah di hadapan khalayak. Contohnya, Rasulullah tidak melakukan hal demikian. Rasulullah tidak bangun di atas mimbar membentangkan Aisyah, wahai para mukmin, aku menjadi saksi isteriku wanita yang suci. Isteriku sekian-sekian, aku menjadi saksi bahawasanya Aisyah tidak melakukan demikian. Tapi Rasulullah tidak melakukan demikian. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW memang sangat mencintai Aisyah. Memang dalam hatinya, sudut hatinya meyakini bahawa Aisyah tidak melakukannya. Tetapi kerana amanah menjadi seorang Nabi
bahawasanya seorang Nabi itu tidak akan berkata-kata melainkan apa-apa wahyu daripada Allah. Seorang Nabi tidak akan mengatakan sesuatu melainkan sesuatu itu datangnya daripada malaikat Jibril, perantaraan Allah, iaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Lalu Nabi diuji, ini antara dikatakan ahli muhadisin dan mufassirin ataupun ahli sirah menyatakan antara waktu paling lama wahyu tidak diturunkan. Subhanallah. Nabi menunggu hari demi hari untuk Allah menurunkan wahyu melalui sama ada melalui mimpi atau melalui malaikat Jibril tentang apakah sebenarnya yang berlaku ketika Aisyah tertinggal kan dalam perjalanan pula daripada perang, dan Aisyah dijumpai oleh Safwan. Kemudian Aisyah dengan Safwan balik beriringan berdua. Masya Allah, ketika itulah difitnah. Dan Rasul tidak boleh melihat perkara gaib. Dan peristiwa ini juga menjadi bukti bahawasanya, subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Melainkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah yang datangnya daripada perantaraan Jibril ataupun mimpi ataupun wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita telusuri balik. Di antara sahabat yang mempercayai berita ini dan terlibat dalam penyebaran ialah Mistah bin Usasah, Hamnah binti Jahsy dan Hasan bin Sabit. Kadang ini berlarutan sehingga sebulan lamanya dan wahyu tertahan tidak turun. Sehingga kemudiannya Allah menurunkan ayat ke-11. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah. Wahyu tertahan sebulan lebih. Dan cerita ini berlega di kalangan umat Islam di Madinah bahawasanya mengatakan Aisyah melakukan zina. Subhanallah. Berlaku dan di kalangan sahabat Nabi ada yang pergi perang kan, mempercayai dan menyebar-nyebarkan lagi memburukkan. Bayangkan betapa terhirisnya hati Rasulullah. Dikatakan bahawa isterinya melakukan zina, jatuh maruah seorang suami dan sebagainya. Dan Rasulullah sendiri tidak mampu mempertahankan Aisyah kerana menunggu wahyu. Suasana ini sangat menyedihkan tuan-puan sekalian. Ia memilukan, ia menyedihkan Saidina Abu Bakar, ia menyedihkan ibunda, ia menyedihkan seluruh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan ibunda kita dengan turunnya surah An-Nur ayat yang ke-11. Surah An-Nur ayat yang ke-11. Subhanallah. Sayyid Qutb menyebutkan dalam tafsirnya, membuat fitnah itu bukan hanya seorang saja dan bukan pula beberapa orang. Malah mereka terdiri pada satu kumpulan yang bersatu padu dan mempunyai matlamat yang sama. Orang yang menyebarkan fitnah yang didusta itu bukannya Abdullah bin Ubay bin Salul sahaja, tetapi dialah yang mengambil peranan terbesar yang mewakili kaum Yahudi dan kaum munafik yang tidak upaya memerangi Islam secara terbuka. Lalu mereka sedaya upaya merencana fitnah ini kepada Sayyidatina Aisyah. Dan cerita apa yang berlaku. Okey, ceritanya secara terperinci. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Saya tahu masa saya dah habis. Saya minta dengan penganjur, mohon maaf saya ambil masa 10 minit. Saya nak cerita sikit lagi. Pada kebiasaannya, ini daripada hadis. Pada kebiasaannya apabila Rasulullah SAW pergi keluar untuk berperang, Rasulullah akan mencabut undi. Subhanallah. Jadi dicabut undi pada ketika itu, nama naik adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam perjalanan pulang daripada perang tersebut, Baginda SAW berhenti seketika di satu tempat yang tidak jauh daripada Madinah Al-Munawwarah. Okey, lepas tu bermalam di situ. Apabila rombongan berhenti, maka Sayyidatina Aisyah berhajat untuk menunaikan hajat, untuk buang air, untuk membuang air. Lepas itu setelah pulang kan disebutkan Sayyidatina Aisyah ni kalau isteri Nabi ikut diletak dalam sekedup. Sekedup ni macam okey unta, lepas tu letak macam ada satu kemah kecil. Jadi kita tahu ibunda Aisyah kita ni sangat kecil dan kurus orangnya. Jadi orang yang subhanallah minta maaf, ada yang katakan sekedup ni diangkatlah dengan pemuda-pemuda. Sebab Sayyidah Aisyah ni kecil sangat ringan. Jadi kalau Aisyah ada dengan tak ada beza sangat. Jadi mereka tak boleh nak kesan bahawasanya ibunda kita Aisyah ni ada ke tidak. Jadi dikatakan bila Aisyah pulang kembali ke dalam sekedup tu, kan tempat tu dalam kemah kecil tu, lalu Aisyah mula sedar ada kalungnya yang tertinggal di tempat dia buang hajat.
Kemudian Saidina Aisyah kembali semula keluar tanpa diketahui oleh para sahabat. Masya Allah. Dalam seketika dia mencari rantainya yang hilang, rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW tersebut telah bersiap untuk bertolak pulang ke Madinah. Subhanallah, Haudaj iaitu yang dibina untuk membawa Saidina Aisyah di atas unta tersebut diangkat oleh para sahabat tanpa menyadari bahawa Saidina Aisyah tidak ada di dalamnya. Ini kerana fizikal Aisyah yang ringan menyebabkan para sahabat tidak boleh membezakan bahawa ibunda kita Aisyah ada atau tidak di dalamnya. Lantas rombongan itu terus bergerak, Masya Allah. Apabila Sayyidatina Aisyah kembali ke tempat rombongan tadi berada, dia dapati bahawa rombongan tersebut telah pun tidak ada dan telah pun beredar. Sayyidina Aisyah bila sampai dah tak ada dah kumpulan tu. Kan, sekedup dia tu pun dah tak ada, mereka telah pun beredar. Kemudian apa yang Sayyidina Aisyah ibunda kita buat? Maka setelah itu Sayyidina Aisyah menunggu sahaja di situ. Duduk di situ dengan berfikir nanti bila dah ada orang yang sedar dia tak ada, jadi Aisyah berfikir nanti adalah orang yang akan patah balik untuk mengambilnya. Subhanallah. Pendek cerita, akhirnya Sayyidina Aisyah dalam keadaan Sayyidina Aisyah seperti itu, maka selepas itu datang Sayyidina Safwan bin Ibnu Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu yang ketinggalan di belakang kerana melaksanakan tugasnya. Sahabat dimati Allah sekalian, bila Rasul akan tugaskan ada beberapa lelaki ataupun sahabat yang akan berjalan lambat, jauh, yang akan berjalan jauh di belakang. Sebab apa berjalan jauh di belakang ni? Kerana tugasnya adalah jika ada barang-barang yang tertinggal, orang yang berjalan jauh di belakang inilah yang akan menjumpai. Subhanallah. Dan ditakdirkan yang berjalan jauh di belakangnya iaitu Safwan Ibnu Al-Mu'attil As-Sulami yang ditinggalkan di belakang kerana melaksanakan tugasnya. Apabila sampai di tempat rombongan Rasulullah tadi, beliau mendapati ada sebuah benda yang disangkakan barang tertinggal. Tetapi bila dekat, sangat terkejut bila Safwan mendapati bahawa itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Lalu beliau bertanya, Sayyidatina Aisyah pun tidak menjawab. Beliau pun mendekatkan kuda kepada Aisyah. Lalu Aisyah menaiki kuda tersebut. Lalu Safwan pun menarik. Maksudnya, perjalanan tersebut adalah Aisyah naik atas kuda, kemudian Safwan pula menarik kuda tersebut. Maksudnya Safwan berjalan kaki sampailah ke Madinah. Dan begitulah keadaan berlaku. Bayangkan ya, walau bagaimanapun bayangkan begini, Sayyidina Aisyah dah sampai. Bukan Sayyidina Aisyah sampai, rombongan di Madinah dah sampai. Sekedup telah diturunkan. Bila dipanggil-panggil, Aisyah tidak keluar. Bila dibuka sekedup, Aisyah tidak ada. Lalu apa yang berlaku ketika itu? Di Madinah ni, mulalah para munafik mengatakan Aisyah sedang melakukan perkara yang terkutuk. Aisyah sengaja menahan dirinya kan, tidak berada di satu tempat dengan seseorang dan sebagainya. Ketika dalam perjalanan, Safwan pun tak tahu, dah makar-makar, dah ada dah perancangan-perancangan jahat ni para munafik ni. Dan bayangkan ya, ketika Aisyah sampai berada di atas kuda bersama dengan Safwan yang sedang menarik kuda, mereka saling bertepuk, maksudnya bergembira, para munafik bergembira. Tu tengok, nampak apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka fikirkan. Boleh nampak semua orang pun melihat keadaan Aisyah di atas kuda, Safwan pula menarik kuda. Lalu mereka pun semakin heboh sekian-sekian. Aisyah tidak terfikir ada orang ingin menuduhnya sedemikian rupa. Apa yang berlaku adalah ibunda kita Aisyah terus pulang ke rumahnya. Masya Allah. Terus pulang ke rumahnya tanpa berfikir, tanpa menyangka bahawasanya ada orang yang melemparkan tuduhan tersebut. Allahu Akbar. Walau bagaimanapun Aisyah tidak tahu menahu walau sedikit pun berkaitan fitnah yang telah tersebar mengenai kesucian maruahnya. Dia hanya merasai perubahan sikap dan suasana sekelilingnya. Dan Aisyah merasakan perubahan yang besar kepada Rasulullah SAW. Sehinggalah satu ketika ibunda kita Sayyidah Aisyah keluar bersama-sama Ummu Mistah menuju ke satu tempat untuk menunaikan hajat di malam hari. Ketika itu Ummu Mistah tergelincir disebabkan pakaiannya sendiri. Lalu Ummu Mistah tersasul. Sehinggalah maksudnya lamanya peristiwa ni Aisyah tak sedar ni. Cuma Aisyah perasan kenapa Rasulullah layan dia lain, kenapa Rasulullah pelik, kenapa semua orang melihat dia pelik. Aisyah tak tahu ni. Subhanallah, setelah beberapa hari, beberapa minggu Aisyah tidak tahu cerita-cerita buruk yang sedang berlega di sekitar Madinah ni. Sehinggalah satu malam
subhanallah, ibunda kita ni nak pergi buang air ditemani oleh penemannya iaitu Mistah. Lalu Mistah masa tu dia tergelincir, dia terlanggar kain dia sendiri, dia tergelincir. Lalu Mistah subhanallah, Ummu Mistah ni tergelincir, kemudian akhirnya Ummu Mistah melatah dengan perkataan, celakalah Mistah. Apabila Sayyidatina Aisyah mendengar perkataan itu, Sayyidatina Aisyah menegurnya dan tegas kerana Mistah merupakan ahli Badar. Subhanallah. Ini Ummu Mistah. Yang Ummu Mistah ni menyebutkan celakalah Mistah. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata, menegur, wahai Ummu Mistah, kenapa kamu mengatakan celaka kepada Mistah? Sedangkan Mistah adalah sahabat Nabi dan turut serta pergi mengikuti Nabi perang Badar. Maksudnya, nak kata orang yang turut menyebarkan fitnah Aisyah ini adalah di kalangan sahabat Nabi yang sama-sama melakukan perang, yang pergi melakukan perang Badar, tuan-puan dan dirahmati Allah sekalian. Bukan orang biasa-biasa. Jadi bila sahabat Nabi yang sama-sama pergi perang turut sama menyebarkan fitnah, bagaimana orang tak percaya? Bahkan ramai di kalangan orang Islam ketika itu di Madinah percaya fitnah tersebut. Bagaimana, bayangkan kesedihan Aisyah dan kesedihan Rasulullah SAW. Lalu lantas Ummu Mistah menyedari bahawa Aisyah masih tidak mengetahui mengenai berita tersebut, lalu menceritakan segala yang berlaku terhadapnya. Subhanallah. Lalu setelah Sayyidina Aisyah mendengar cerita itu, dia segera pulang dan menemui ibunya dan meminta penjelasan. Seorang wanita Ansar pun datang menemui mereka dan menceritakan segala-galanya dengan terperinci, sehingga kejutan yang diterima ini menyebabkan ibunda kita jatuh pingsan. Subhanallah. Apabila ibunda kita Aisyah mendengar cerita secara terperinci, saat itu juga ibunda kita jatuh pingsan. Aisyah jatuh pingsan, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika beliau sedar daripada pingsan, Rasulullah SAW datang menjenguknya. Rasul menjenguknya. Masya Allah. Namun beliau melihat perubahan pada baginda kerana baginda hanya memberi salam dan bertanyakan keadaan Aisyah lalu keluar. Bayangkan keadaan ibunda kita Aisyah, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, saat ini sangat mengharapkan suatu kata-kata yang tegas daripada suaminya sendiri mempertahankannya. Tetapi setelah Aisyah sedar daripada pingsan, Aisyah melihat Rasulullah ada. Tetapi Rasul hanya bertanya khabar dan Rasul terus pergi meninggalkan ibunda kita tanpa menyatakan sesuatu perkataan yang wanita sudah tentu ingin sekali dengar. Kalau kita kan, para wanita sekalian, apa yang kita nak dengar daripada seorang suami saat kita difitnah? Mungkin kita nak dengar kata-kata yang macam mana? Aku percaya padamu, aku akan mempertahankanmu, aku percaya bahawasanya kamu tak buat, wahai Aisyah. Tetapi Rasul tidak mengatakan hal demikian. Bukan Rasul tidak mahu, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi Rasul ada seorang Nabi yang kena amanah, yang kena menjadi seorang Nabi yang membenarkan sesuatu berdasarkan wahyu. Subhanallah, jauh di sudut hati Nabi, Nabi ingin mengatakan hal demikian. Tetapi Rasul menunggu wahyu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Disebabkan melihat perubahan tersebut, beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tinggal sementara waktu di rumah ibu dan ayah. Aisyah merajuk tanpa sekiranya minta izin dengan Rasulullah, ya Rasul, izinkan aku sementara waktu ini untuk berada di rumah ibu dan ayahku. Kemudian Rasulullah mengizinkan. Sebab Aisyah dah mula rasa yang Rasulullah berjauh hati, dan Aisyah juga berjauh hati. Allahu Akbar. Apabila fitnah ini masih lagi berterusan dan tidak menunjukkan hentinya, baginda mengambil keputusan untuk meminta pendapat para sahabat. Lalu baginda memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib, memanggil Usamah kan. Lalu Rasulullah bertanyakan pendapat para sahabat. Sebab tunggu wahyu tidak turun. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini dicatat di dalam sejarah. Antara wahyu yang paling lama ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam keadaan sebelum itu, kadang-kadang wahyu turun setiap hari. Kadang turun 3 hari sekali, kadang turun tu dalam 1 hari berapa kali. Tetapi bagaimana Allah nak menguji ibunda kita Aisyah, dan Allah ingin juga menguji Nabi SAW dengan ujian yang berat, Rasul menahan wahyu begitu lama. Dan akhirnya Rasul buntu. Rasul memanggil bapa sahabat Nabi untuk bertanyakan pendapat. Subhanallah. Lalu Subhanallah, kemudian tanyalah pendapat Sayyidina Ali dan Usamah. Lalu Usamah bin Zaid menegaskan bahawa beliau tidak membenarkan tuduhan tersebut. Kan Usamah dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah,
Aku sedikit pun tidak percaya tuduhan tersebut. Kan, Saidina Usama menegaskan bahawa beliau tidak membenarkan. Tambahan pula kesemua sahabat dan Rasulullah sendiri mengenali Saidina Aisyah sebagai wanita yang solehah, wanita yang suci. Namun berbeza pula keadaan dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Disebabkan oleh rasa simpati dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, "Ya Rasulullah, masih banyak lagi wanita yang lain." Lalu beliau menyarankan kepada Nabi bertanyakan tentang Aisyah kepada pembantu Aisyah sendiri, iaitu Barirah, kalau ia mengetahui tentang apa-apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Barirah dibawa untuk menemui baginda. Maka baginda bertanya kepada Barirah kan tentang Sayyidatina Aisyah. Lalu dia berkata, "Aku selalu menjaga." Okey, faham ya? Sayyidina Ali bila Rasul bertanya, "Wahai Ali, apa pendapatmu tentang peristiwa ini, tentang Aisyah ini?" Lalu apa jawapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? "Wahai Rasulullah, masih ada wanita-wanita yang lain yang masih baik." Pernyataan Sayyidina Ali itu sampai kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah sangat sedih. Sebenarnya pernyataan Sayyidina Ali bukan untuk merendahkan Sayyidina Aisyah, tetapi kerana Rasulullah sedih sangat melihat Rasulullah, Sayyidina Ali rasa sedih sangat melihat Rasulullah sangat berduka cita, Rasulullah sentiasa murung, Rasulullah sangat sedih. Jadi seolah Sayyidina Ali kata, carilah wanita yang lain, nikahlah dengan wanita yang lain, kan, yang baik-baik untuk mengisi kesedihanmu. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Ali juga memberi satu pandangan yang sangat baik. "Ya Rasulullah, tanyalah Barirah. Barirah adalah selalu berada di samping Aisyah." Kan, tanya Barirah bagaimana pandangan Barirah terhadap Aisyah. Lalu Barirah pun berkata, "Demi Allah, Aisyah sungguh baik daripada emas yang baik. Lebih baik daripada segala perhiasan." Kemudian Barirah menceritakan tentang kemuliaan Aisyah dan sebagainya. Lalu Rasulullah pun merasakan tenang. "Minta maaf dah lebih Ustazah Asni, minta maaf sangat saya dah ambil masa Ustazah Asni." Baiklah, pendek cerita, Masya Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Setelah mendengar pelbagai pandangan, Rasulullah mengambil keputusan untuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri di rumah mertuanya dan bertanyakan kepadanya secara langsung. Bagi Rasulullah, kaedah ini dilihat sebagai satu kaedah yang terbaik untuk memperolehi kebenaran. Sebab wahyu tak turun. Akhirnya lepas Rasulullah mendengar pandangan daripada sahabat, daripada orang terdekat, Rasulullah pun berfikir telah tiba masanya untuk bertanyakan terus kepada isterinya tentang apakah sebenarnya yang berlaku. Allahu Akbar. Di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah berkata kepada Sayyidina Aisyah, jika benar ia melakukan, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat yang dilakukan. Dan sekiranya ia tidak benar, maka Allah akan membenarkan. Subhanallah. Sahabat yang mati Allah sekalian. Ini satu part yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Rasulullah datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, sekiranya kamu melakukannya, wahai Aisyah, sebagaimana tuduhan-tuduhan, maka bertaubatlah wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dan sekiranya kamu tidak melakukannya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah akan menyucikanmu, wahai Aisyah." Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Aisyah mendengar kata-kata ini, sakit yang dirasakan bertambah-tambah, bertimpa-timpa. Dan saat itu tidak ada air mata lagi kerana kesakitan yang sangat dalam. Tuan-puan kena faham, peristiwa yang berlaku ini, ia sangat berat. Kalau kita sebagai isteri, kita mengharapkan apa? Suami cakap apa? "Wahai isteriku, aku percaya kepadamu. Setelah aku mendengarkan sekian-sekian, aku tetap mempercayaimu, wahai Aisyah." Contohlah kan, "Isteriku, aku percaya kamu tak buat. Aku akan pertahankan kamu." Subhanallah. Tetapi Rasulullah datang sebagai seorang suami dan juga seorang Nabi yang perlu amanah dengan sifat kenabiannya. Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, "Kalau kamu buat, bertaubatlah, Allah Maha menerima taubat." Subhanallah. Kata-kata Rasulullah tersebut disebutkan, saya baca ni dalam Bayan Linnas ni, dalam hadis yang panjang ni tuan-tuan sekalian. Kemudian kata-kata Rasulullah SAW tersebut membuatkan Sayyidina Aisyah terluka dan berkecil hati kerana seolah-olah baginda mempercayai tuduhan tersebut. Setelah Aisyah kemudiannya memandang kepada orang tuanya untuk melihat reaksi mereka terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akan tetapi keduanya berdiam diri tanpa sepatah kata. Aisyah mengerti bahawa mengapa keduanya berdiam diri kerana dirinya sahaja yang mampu menjawab kata Rasulullah SAW tadi.
Lalu Aisyah menjawab kepada Rasulullah dalam keadaan menangis dengan menafikan tuduhan tersebut. Aisyah menangis dan menafikan. Kerana Rasulullah kata, wah Aisyah, kalau kamu melakukan bertaubatlah. Lalu ibunda kita menangis dan berkata dan mempertahankan dirinya dan menerangkan bahawa dia tidak melakukan maksiat tersebut. Dia berkata bahawa bersabar itu lebih baik dan hanya kepada Allah sahaja dia memohon pertolongan atas apa yang dituduhkan kepadanya. Lalu Aisyah menyebutkan bahawanya sabar itu lebih baik dan Aisyah hanya memohon pertolongan ke atas tuduhan terhadapnya. Ketika Rasulullah ingin pulang, wajah baginda mula berubah dan keadaan baginda pada ketika itu nampak begitu berat dan berpeluh. Sedangkan ketika itu adalah musim sejuk. Selepas daripada itu lahir kegembiraan daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda tersenyum gembira dengan berkata, wahai Aisyah, bergembiralah kerana Allah Azza wa Jalla telah membebaskan dirimu. Lalu Aisyah mengucapkan puji-pujian syukur-syukur kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah membersihkan nama ibunda kita Aisyah daripada fitnah itu dengan turunnya wahyu ayat 11 hingga 19. Subhanallah dalam surah An-Nur. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak tahu kisah ini, cuba rujuk surah An-Nur ayat 11 hingga 19. Ayat 11 hingga 19, bagaimana Allah menyucikan dan membersihkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan digambarkan dan diceritakan dalam riwayat yang lain menceritakan bagaimana selepas itu ibunya meminta Aisyah, wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Berterima kasih kepada Rasulullah, kamu telah pun dibersihkan melalui wahyu. Kemudian ibunda kita menjawab, aku tidak sekali-kali akan memuji manusia. Maha puji Allah, maha suci Allah, dialah yang maha terpuji. Subhanallah. Dan setengah orang mengatakan bahawa Aisyah merajuk dengan Rasulullah. Kan bila ibunda kata, ucaplah terima kasih kepada suamimu, kepada Nabi yang telah menyampaikan wahyu tadi, lalu engkau telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa jawapan ibunda kita? Aku tidak sekali-kali akan berterima kasih kepada manusia, segala puji hanya bagi Allah. Sebenarnya Sayyidina Aisyah bukan merajuk, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bukan merajuk dengan Rasulullah. Tapi kata-kata Sayyidina Aisyah itu adalah menunjukkan keimanan yang semakin kuat setelah diuji oleh Allah. Yang mana hanya Allah saja yang membersihkan manusia. Hanya Allah saja yang memberikan pertolongan. Walaupun ibunda kita Aisyah beristerikan seorang Nabi yang paling agung. Walaupun Sayyidina Aisyah mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Apabila Allah ingin menguji satu bentuk kehinaan, memang akan terjadi kehinaan seperti mana yang kita baca dalam doa kunut. Allah lah yang meninggikan sesiapa yang dia mahu tinggikan. Allah lah yang menghinakan siapa yang mahu dihinakan. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Hari ini kadang-kadang kita ini merasakan selesa dengan kedudukan kita. Kita mempunyai suami yang hebat, mempunyai keturunan yang hebat, kadang kita mempunyai ilmu yang hebat, kita ada gelaran doktor, kita ada gelaran profesor, kita ada datuk datin. Hari ini manusia banyak menyandarkan sesuatu yang diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengajar ibunda kita Aisyah, kamu tidak mampu untuk mendapat pertolongan daripada manusia walaupun suamimu adalah lelaki yang paling hebat, lelaki yang paling disayangi oleh Allah, lelaki yang paling mulia, tidak mampu melindungimu dan mempertahankanmu kecuali perlindungan dan pertahanan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita ni suami kita orang biasa je, tapi kadang-kadang kita ni cari kekuatan daripada suami. Itu tak salah, itu adalah kemampuan kita. Tapi bayangkan isteri-isteri Nabi adalah golongan yang sangat istimewa, menjadi wanita kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka apabila Aisyah menyebutkan segala puji bagi Allah, hanya Dia yang layak dipuji, itu adalah salah satu tanda dan bentuk tarbiyah yang Allah turunkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhirnya Aisyah terus memuji Allah, mengenal Allah dan mengetahui bahawasanya Allah lah yang maha segala-galanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan Aisyah tetap menjadi isteri yang salihah buat suaminya, terus menyayangi dan mentaati dan setia kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masa saya dah lebih 20 minit. Saya mohon maaf sekali lagi Ustazah Muzayyanah dan Ustazah Asni Mansur. Saya ucap terima kasih sebab sepatutnya selepas ini adalah bersama Ustazah Asni Mansur pula. Jadi tuan-puan boleh mengikuti kuliah sehingga 11 malam ini. Masya Allah, melalui page dari Wanita ke Wanita, tuan-puan sekalian, saya sarankan sangat
anda pergi ke page wanita dan wanita ke wanita, kerana menyusul selepas ini ramai penceramah wanita menceritakan pelbagai tokoh-tokoh Islam. Selepas saya adalah Ustazah Asni Mansur, sehinggalah sampai malam. Ustazah Datuk, Ustazah Nafizah Musa ada, Ustazah Zawiya ada, ramai lagi yang ada. Pergi ke page wanita, kepada wanita, himpunan semua penceramah. Giliran saya ada 7 hingga pukul 8 dan saya dah lebih banyak masa. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan cerita itu memberikan kita kekuatan dan jatuh cinta kita kepada ibunda kita Aisyah, seorang wanita yang sabar, ya Allah, seorang ilmuwan, seorang yang diuji dalam hidupnya daripada kecil sampailah kewafatannya, sentiasa diuji dengan pelbagai fitnah. Dan mudah-mudahan kerana cinta kita kepada Aisyah membuatkan kita berkumpul dengan ibunda kita di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Tuan apa yang dimati Allah sekalian, ketika turunnya wahyu, saya nak minta maaf sikit. Bila diturunkan wahyu oleh Allah, masa tu Sayyidah Aisyah kata, Sayyidah Aisyah ni seorang yang sangat merendah diri. Sayyidah Aisyah sebut, aku menyangkakan Allah akan menyucikanku melalui mimpi. Dan aku begitu tidak menyangka Allah menyucikan aku melalui firman-Nya. Maksud Aisyah kata, aku ni tak layak kalau Allah nak sucikan daripada ayat Al-Quran. Maksudnya Rasulullah menyangkakan mungkin daripada mimpi Rasulullah. Tapi nak kata hebatnya ibunda kita, turunnya ayat Al-Quran firman Allah untuk menyucikan Aisyah. Kalian pergi rujuk ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 11 hingga ke 19 tadi. Kalian akan tengok indahnya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan ibunda kita Aisyah, mempertahankan ibunda kita Aisyah. Subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.